Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi insyaallah hari ini kita sambung pengajian akidah Islamiyah. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, ya, insyaallah akidah Islamiyah ini yang berkaitan dengan keimanan dan keteguhan kita serta kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ilmu akidah ini sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan sebelum ini adalah satu ilmu yang sangat penting, satu ilmu yang sangat diambil berat oleh para ulama supaya kita sebagai orang awam dapat mempelajari dan mengetahui dan mendalami ilmu akidah ini, supaya yang pertamanya antara objektifnya adalah supaya kita dapat mengenal zat Allah itu dengan sebenar-benar pemahaman, dan juga kita dapat membenteng diri kita daripada terjebak kepada fahaman-fahaman yang sesat, fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada akidah Islamiyah. Baik, jadi pada hari ini saya nak menyambung pada bahagian nama-nama ilmu akidah. Apakah nama-nama yang dinisbahkan kepada akidah Islamiyah? Ya, nama-nama ilmu, ilmu yang membincangkan tentang akidah Islamiyah ini ada nama-namanya, ada panggilannya, ada sebutannya. Apakah dia dalam agama kita? Apakah yang antara disebut? Baik, antaranya adalah yang pertama al-aqidah al-Islamiyah. Ini yang masyhur, ya, al-aqidatul Islamiyah. Itu yang pertama, ya, al-aqidatul Islamiyah. Ya, jadi penjenamaan ini, ya, penjenamaan ini juga disebut oleh al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, disebut oleh al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya, dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad menamakan kepada ilmu akidah ini dengan al-aqidatul Islamiyah, ya, dengan al-aqidatul Islamiyah. Baik. Yang kedua, ya, yang kedua dinamakan juga sebagai as-sunnah. As-sunnah. Jadi as-sunnah ini juga adalah salah satu nama yang diberikan kepada ilmu akidah ini, ya, yang mana telah dinamakan ilmu akidah ini dengan sunnah antaranya oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal telah menamakan, ya, ilmu akidah ini juga sebagai as-sunnah. Baik. Dan yang ketiga adalah al-fiqhul akbar, ya, al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar juga adalah satu nama daripada ilmu akidah, ya, yang kita katakan sebagai satu nama yang telah diberikan oleh al-Imam Abu Hanifah, ya, telah dinamakan Imam Abu Hanifah telah menamakan sebagai al-fiqhul akbar, ya, yang merujuk kepada ilmu akidah ini. Baik, yang keempat adalah usuluddin, ya, usuluddin. Ini adalah nama yang masyhur lah. Kalau kita sebut usuluddin, ya, maka ia berkaitan dengan ilmu akidah. Baik, siapakah yang menamakan usuluddin ini sebagai ilmu akidah? Ya, ia adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, telah dinamakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Al-Ibanatu fi Usulid Diyanati, ya, Al-Ibanatu fi Usulid Diyanati. Maka dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini telah menamakan ilmu akidah ini sebagai ilmu usuluddin, ya. Baik, yang kelima dinamakan juga ilmu akidah ini dengan al-iman, ya. Al-iman. Al-iman. Al-iman ini telah dinamakan, ya, antara yang menamakan sebagai iman adalah Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, ya. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah telah menamakan ilmu akidah ini sebagai ilmu iman. Baik. Yang keenam, ya, yang keenam adalah at-tauhid, ya. Yang keenam adalah at-tauhid. Jadi tauhid ini adalah sinonim dengan ilmu akidah. Bila kita sebut ilmu akidah, maka kita akan faham ia adalah ilmu tauhid. Bila kita sebut ilmu tauhid, maka dia adalah ilmu akidah. Ia adalah jelas, ya, ia sangat jelas
bahawa ilmu tauhid itu adalah ilmu aqidah. Baik. Dan yang ketujuh al-asma was sifat, ya, al-asma'u was sifat. Baik. Jadi antara yang imam ataupun antara alim yang menamakan, antara sebahagian daripada para ulama yang menamakan al-asma wa sifat adalah al-Imam Al-Baihaqi. Ya, al-Imam Al-Baihaqi menamakan ilmu akidah ini sebagai al-asma wa sifat. Baik. Yang ke-8, ya, yang ke-8 adalah ilmu nadhari wal istidlal. Ilmu nadhari wal istidlal, ya, itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah ilmu kalam. Ilmu kalam, ya. Ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini juga adalah satu perbincangan, ya, yang membincangkan tentang ilmu tauhid, yang membincangkan tentang akidah Islamiyah. Ya, kalam ini adalah kata-kata, ya, kata-kata. Bila kita sebut kata-kata, maka dulu kita telah diserang, pemikiran akidah kita diserang oleh banyak golongan, ya, banyak golongan yang mempertikaikan ketuhanan. Oleh itu mereka mendatangkan idea-idea secara logik, ya, mendatangkan idea-idea secara logik dengan arti kata menggunakan akal fikiran, ya. Kalau istilah sekarang ini fahaman liberal. Fahaman liberal ini adalah satu fahaman yang mana mereka ini menggunakan logik akal untuk menantang apa yang telah tertulis, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', ya, dan juga Qiyas. Dan mereka menentang kesemua ini menggunakan apa? Menggunakan logik akal semata-mata. Baik. Yang ke-10 adalah ilmu ilahiyat. Yang ke-10 adalah ilmu ilahiyat, ilmu ketuhanan. Dalam bahasa Melayu kita beri nama ilmu ketuhanan, ilmu ilahiyat, pun dinisbahkan kepada akidah Islamiyah. Yang ke-11, ya, yang ke-11 juga dinamakan asy-syariah, ya, asy-syariah. Dalam istilah asy-syariah juga ada juga yang menamakan akidah Islamiyah ini dengan asy-syariah. Ada yang menamakan dengan asy-syariah. Dan yang ke-12 adalah al-fikrul islamiyyu. Al-fikrul islamiyyu dengan tajuk pemikiran Islam. Jadi inilah ke-12 nama, ya, sejumlah nama yang berjumlah sebanyak 12 nama yang dinisbahkan kepada akidah Islamiyah. Baik. Oleh itu, ya, kita perlu ambil berat, ya, kita perlu tahu, kita perlu cakna, ya, tentang nama-nama ini supaya kita dapat mengetahui bahawa istilah-istilah ini juga memberi maksud kepada kajian tentang akidah Islamiyah. Baik. Seterusnya kita nak bincangkan tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Ya, apakah dia? Maka mazhab ahli sunnah wal jamaah ini adalah satu kumpulan orang Islam yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, satu kumpulan Muslim, orang yang beragama Islam yang berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah, dan mereka ini meredai para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka meredai para sahabat. Kerana apa? Ada satu golongan yang tak meredai sahabat, yang tidak mengiktiraf sahabat. Bahkan ada satu golongan, mungkin sedikit, ada satu golongan daripada golongan Syiah. Ya, ada satu golongan daripada golongan Syiah yang mana mereka ini menolak sahabat, ya, mengkeji, mencela, tidak meredai Sayyidina Abu Bakar sebagai contoh. Okey, kerana apa? Kerana terlalu menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, sehingga ada juga yang mengkafirkan sahabat. Maka golongan yang sebegini, golongan yang mencela, mengkafirkan, tidak bersetuju dengan sahabat ini adalah golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi golongan-golongan itu menolak apa yang telah tersebut dalam Al-Quran, ya, menolak apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang telah Nabi SAW jelaskan dalam hadis
apa yang telah Nabi berikan dalam hadis, maka ini lebih-lebih lagi tertolak daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan seseorang yang menolak Al-Quran dan as-sunnah ini adalah termasuk dalam golongan kufar, ya, orang yang kafir lah, ya. Maka disebabkan itu, ya, golongan ahli sunnah wal jamaah ini adalah satu kumpulan, ya, orang-orang Islam yang berpegang dengan Al-Quran, juga berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini meredai sahabat. Ingat, dia ada ciri-ciri dia tu. Boleh pecahkan ikut poin yang mana kita katakan pertama tadi apa? Mereka ini berpegang tamassaku bil Quran. Mereka ini berpegang dengan Al-Quranul Karim. Kemudian mereka ini berpegang juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan yang ketiga, mereka ini meredai, ya, menyanjung para sahabat, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mengkafirkan, wal'iyadzubillah, ya, dan tidak ada yang menghina, mengeji dan sebagainya. Dan kemudian mereka ini mengambil manhaj salafus salih, ya, mereka ini mengambil manhaj salafus salih, ya, dalam memahami usuluddin, dalam memahami ilmu akidah. Orang salaf ini kita dah maklumkan sebelum ni, golongan salaf ini bila zaman dia, salaf ini dia ada banyak takrif, yang ulama memberikan takrif yang pelbagai dalam menerangkan dan menjelaskan tentang ilmu tentang ulama salaf tempoh masa mereka. Ada yang kata ulama salaf ini daripada 100 hijrah ke bawah, ya. Ada yang kata 200 hijrah ke bawah, dan yang paling ringan ataupun yang paling luas lagi adalah paling last sekali lah, paling tinggi had tempoh masa ulama salaf itu adalah pada tahun 300 hijrah ke bawah, ya. 300, 1 hijrah sehingga 300 hijrah, maka itu adalah kategori ulama salaf, ya. Itu adalah kategori ulama salaf. Baik. Adapun atas daripada 300 hijrah, maka itu adalah kategori ulama khalaf, ya. Khalaf dia beza dua, satu salaf, satu khalaf. Maka ulama salaf ini adalah 300 ke bawah, adapun ulama khalaf adalah 300 ke atas, ya. Maka berdasarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka jelas ditunjukkan bahawa orang adalah satu kumpulan muslimin yang berpegang dengan Al-Quran, pertama. Yang kedua, berpegang dengan hadis, kedua. Yang ketiga, berpegang ataupun menyanjung para sahabat radhiyallahu anhum, yang menyanjung, meredai, tidak mencela, tidak mengeji, bahkan apatah lagi mengkafirkan para sahabat. Dan mereka ini mengambil manhaj salafus salih, ya, salafus salih. Jadi salaf ini saya dah sebutkan tadi, ya, 300 ke bawah ataupun 1 hijrah ke 300 hijrah itu adalah ulama salaf, ya, itu adalah ulama salaf, ya. Maka kalau kita tengok contoh, siapa contoh ulama salaf? Imam mazhab kita semua ulama salaf. Imam Syafi'i ulama salaf, ya, alim daripada kategori ulama salaf. Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, kategori ulama salaf. Imam Abu Hanifah, kategori ulama salaf. Jadi kalau kita mengikut susunan, maka yang paling awal adalah Imam Abu Hanifah, ya, ataupun pendiri pengasas mazhab Hanafi, ya, pendiri mazhab Hanafi, ya. Dan mazhab Hanafi ini, ya, satu mazhab yang panjang lah kita nak bincangkan. Selepas itu datang pula mazhab bernama yang mana pada mazhab Hanafi muncul di Iraq, ya, kita katakan di Baghdad, ya, di Damsyik, ya, Iraq. Kemudian datang lagi seorang alim yang tersohor kategori ulama salaf, iaitu Imam Malik bin Anas, ya. Imam Malik bin Anas yang merupakan pendiri mazhab Maliki, ya, pendiri pengasas mazhab Maliki. Maka beliau ini, ya, adalah kategori ulama salaf. Selepas itu barulah datang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Imam Asy-Syafi'i datang pula selepas itu dan merupakan anak murid kepada Imam Malik, dan beliau ini pula mengasaskan mazhabnya yang
bernama ataupun yang disebut-sebut sekarang ini sebagai mazhab Syafi'i, dan selepas itu barulah datang kepada satu mazhab, iaitu mazhab Hambali. Ya, ini adalah mazhab yang muktabar. Ya, muktabar ini yang dijadikan rujukan, ya, yang dipakai dijadikan rujukan. Adapun mazhab-mazhab yang lain itu adalah sebagai sampingan dan tidak menjadi rujukan utama kita sebagai umat Islam. Yang mana kalau kita di Malaysia ini, di Nusantara, adalah satu mazhab yang masyhur, kita panggil mazhab Syafi'i, kita amalkan mazhab Syafi'i. Ya, kita jadikan apa yang telah diistimbatkan, hukum yang telah diistimbatkan oleh Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i itu dipakai oleh kita, dan kita amalkan dalam ibadah seharian. Baik. Kemudian tambahan daripada tadi, ya, dan menjauhi ahlul bid'ah. Ya, menjauhi ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah dan juga pihak-pihak yang berbicara tentang Nabi SAW dalam perbicaraan yang salah lah, ya, mereka-reka tentang hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian kita melihat, ya, Ahlussunnah wal Jamaah ini secara umumnya terbahagi kepada tiga pihak. Ahlussunnah wal Jamaah ini isi kandungnya ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada tiga perkara, ada tiga pihak. Yang pertama mazhabul Asy'ariyah, yang dinisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Kemudian mazhabul Maturidiyah, ya, yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, yang dinisbahkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kemudian mazhabul Hanabilati atau Ahlul Hadis. Baik, jadi mazhab penama yang kita katakan Asy'ari dan Maturidi ini adalah satu pengajian ataupun akidah yang disusun, yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah satu kaedah ataupun satu susunan ilmu yang telah lama dipakai oleh Nusantara kita di Malaysia. Kalau di pengajian pondok-pondok, ya, bahkan di sekolah-sekolah kafah, maka kita akan mempelajari apa yang telah disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kita faham, yang lebih mudah kita nak faham adalah sifat 20. Kan, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar. Jadi kesemua ini adalah apa yang disusun daripada Imam Abu Hasan Asy'ari berpandukan Al-Quran, ya. Kesemua sifat ini ada sandarannya pada Al-Quranul Karim, ya. Maka jelas menunjukkan bahawa ilmu akidah ini kita berpegang dan berpandukan kepada apa yang disusun Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan begitu juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan inilah dipegang juga oleh sekalian ulama Al-Azhar, ya. Kalau kita berada di Al-Azhar, maka di Mesir, Al-Azhar Mesir, maka inilah panutan akidah yang dipegang sekian ribuan tahun, ya, dan menolak segala fahaman-fahaman yang lain yang kita rasa tidak bersesuaian dengan agama kita, ya. Baik. Okey, kemudian, ya, sumber-sumber ilmu akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sumber-sumber ilmu akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Baik. Yang pertama adalah ilmu naqli, ilmu naql, naqlun, ilmu naqli. Bahasa Melayu pun lebih kurang juga disebut sebagai naqli. Baik, dalil ataupun bukan ilmu naqli, maaf, dalil naqli. Ya, dalil naqli. Apakah dalil naqli? Ya, dalil naqli ini adalah mudah faham, adalah Al-Quranul Karim. Ya, itu adalah dalil naqli. Kemudian hadis, ya, bila dah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah hadis ini terbagi kepada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis ini terbagi kepada dua. Yang pertama hadis yang mutawatir, ya, hadis yang mutawatir, dan yang kedua adalah hadis ahad. Ya, bawah kategori hadis ni ada dua perkara, iaitu yang pertama mutawatir dan yang kedua adalah
Yang kedua adalah ahad, ya. Baik. Jadi jelas. Kemudian ya, okey. Okey, baik. Jadi itu pendek cerita dalil utamalah. Ada satu dalil, ada satu lagi, iaitu akal yang sejahtera, ya, al-aqlus salim, ya. Al-aqlus salim, tapi itu kita tak bincangkan. Okey, baik. Kemudian ya, secara umumnya ya, untuk permulaan kita cukuplah memahami tentang yang pertama adalah nama-nama kepada ilmu akidah ini, ya, nama-nama kepada ilmu akidah. Yang kedua adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Apakah dia punya ta'rif? Ingat lagi, boleh ulang, fahamkan semula apakah ta'rif, definisi kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita faham apakah pembahagian pihak yang terlibat dalam dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini, dan juga kita mengetahui apakah dia sumber-sumber akidah, ya, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi usaha harap anda dapat faham apa yang kita jelaskan daripada syarahan yang diberikan. Jadi daripada makluman ataupun info yang kita dapat, usaha harap masing-masing dapat membuat sedikit nota, membuat nota kepada semua apa yang telah disyarahkan ini, supaya dapat dijadikan rujukan semula pada masa yang akan datang. Jadi itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.